Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halikum jami'an? Okay, nak ikutkan ini dah bulan 5 bulan. Tak silap maklumat dah 5 bulan kita berada di dalam kelas PDPR, iaitu secara virtual. Maklumat pun tak dapat jumpa awak. Kita memberi pesanan di hadapan, melihat wajah-wajah anak-anak murid maklimah yang sentiasa bersemangat mendengar. Tapi akan tetapi setiap apa yang Allah tentukan pasti ada hikmah di sebaliknya. Medan dakwah ni menyampaikan satu kebaikan kepada hamba Allah yang lain di mana-mana saja boleh kita buat. Dari sudut akhlak kita sendiri pun adalah satu dakwah. Kalau kita betul niat nak tunjukkan akhlak yang baik kita kepada orang lain, supaya menjadi qudwah, iaitu jadi qudwah hasanah, contoh yang terbaik kepada yang melihat. Okay, insyaAllah macam mana yang Amal beritahu awak, ayah maklimah dah kembali ke rahmatullah 3 minggu lepas. Jadi maklimah nak sama-sama kita sedekahkan Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua. Alhamdulillah, hari ini adalah giliran mu'alimah untuk menyampaikan sedikit pesanan untuk diri mu'alimah sendiri dan juga untuk anak-anak murid mu'alimah dan juga kepada siapa yang mendengar. Alhamdulillah, mu'alimah ucapkan tahniah dan sangat kagum dengan semangat awak semua sehingga hari ini masih boleh terima dalam keadaan PDPR. Semua masih involve, semua masih tunjukkan semangat nak belajar, buat kerja sekolah dengan baik. Masya Allah, memang sangat kagum dengan anak-anak murid maklimah ni. Walaupun kecil-kecil lagi ada semangat yang tinggi. Jadi memang pesan, nuntutlah ilmu walau di mana kita berada. Rasakan ilmu tu adalah satu medan yang kita pilih dan kita rasa mulia ada berada di dalamnya. Kita merasa mulia kita berada di dalam medan ni, iaitu medan menuntut ilmu. Allah angkat darjat orang yang menuntut ilmu ni, yang mempunyai ilmu ni, yang mencintai ilmu ni. Jadi memang harap semua berterusan bersemangat untuk ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kerana Allah, niat kerana Allah, kita buat semata-mata kerana Allah. Bila kita belajar ikhlas, insya-Allah Allah bagi kefahaman kepada kita, mudah nak faham pelajaran yang kita belajar. Jadi macam keadaan sekarang ni, ramai juga yang bagi tahu maklimah macam stres lah, sekolah ni bila nak buka, duduk rumah je, bila nak benda ni, bila nak berhenti semua benda ni, bila nak kembali macam dulu. Tapi first kali kita letakkan, apabila ujian, Allah memberi ujian kepada kita ni, anggaplah ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Sebesar mana pun ujian kita, ini adalah ungkapan cinta Tuhan kepada seseorang hamba. Perbezaan cinta Allah kepada kita dengan cinta makhluk kepada kita berbeza. Kalau kita sayang seseorang tu, kita mesti nak buat dia gembira. Kita nak bagi dia hadiah, kita nak buat dia gembira. Tapi bila Allah cintakan seseorang tu, Allah akan datangkan ujian. Sebab Allah tahu bila Allah menguji seseorang tu, dia akan kembali kepada Allah. Sebab Allah rindu rintihan dia, sebab Allah rindu nak bercakap dengan dia. Allah rindu hamba ni nak kembali kepada dia. Jadi setiap ujian yang Allah beri kepada kita tu, pandanglah ini adalah bentuk kasih sayang pencipta kita. Jadi ujian macam mana pun bentuk yang mendatang, pertama sekali kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak bahagia di dunia ni, kita doakan ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Kita minta kebahagiaan dunia dan akhirat. Bila kita minta kebahagiaan dunia akhirat, Allah beri kebahagiaan yang berada di dunia dan berpanjangan bahagianya untuk di akhirat nanti. Bila kita reda dan kita percaya itulah datangnya daripada Allah, kita reda, kita sabar,
ganjaran dia ada di akhirat nanti. Itulah namanya kebahagiaan di dunia kita dapat, gembira redha apa yang Allah kasih. Di akhirat nanti pun kita dapat ganjaran yang Allah berikan ketika kita sabar pada dunia. Jadi kebahagiaan tu berpanjang lagi ke akhirat. Jadi Mama harap anak-anak murid Mak Limah ni sentiasa pesan, dalam dunia ni, hidup di dalam dunia ni perlu ada tujuan, perlu ada matlamat. Sebab apa aku diciptakan? Bila terutama sekali orang pesan kepada anak murid Mak Limah, anak meningkat remaja ni dah jam 4, 5, 6 ni kan, bila awak lost, terlalu sangat termasuk dalam terpengaruh dengan gadget-gadget ataupun dunia game, Allah, macam mana nak kembali ni kan? Dah terlalai ataupun terleka sebentar dengan teknologi sekarang ni. Jadi kalau nak comeback balik tu, fikirkan balik, dari mana aku datang, sebab apa aku berada di sini, siapa yang menciptakan aku, return balik. Jadi kita hidup kita ni takkan terlepas dari melakukan dosa. Setiap manusia itu tidak sempurna dan sentiasa melakukan dosa. Jadi yang paling baik di sisi Allah adalah yang sentiasa kembali kepada Allah tanpa berputus asa. Jadi Allah, aku kembali, Allah ampunkan dosaku, ya Allah aku kembali, Allah ampunkan dosaku. Jangan pernah rasa malu untuk memohon ampun kepada Allah. Rasa malulah bila kita selesa untuk berterusan melakukan dosa. Kalau ulama-ulama yang orang yang sangat dekat dengan Allah, dia ni rasa resah bila dia tak diuji. Alamak, hari ni macam dah lama dah tak diuji oleh Allah, Allah tak beri ujian ni, rasa resah. Rasa macam Allah dah tak sayang ke, Allah dah tak pandang ke, rasa risau. Berbeza pula dengan kita ni, Allah uji sikit dah mengeluh. Jadi macam mana nak hati bersedia, sentiasa bersedia dengan setiap ujian yang Allah kasih, sentiasa meletakkan Allah pertama dalam hidup kita. Dia sentiasa meletakkan hati kita ni betul-betul sentiasa zikrullah, berzikir mengingati Allah dalam hati kita ni, ingatan kita, hati kita. Jadi dalam jasad kita ni ada satu raja yang bila dia baik, raja tu keseluruhan kita ni jadi baik. Apa dia tu? Jawapannya adalah hati. Baiknya hati kita ni, seluruh ni, perbuatan kita, mata kita, pandangan mata kita, tangan kita, fikiran kita, semua jadi baik bila kita meletakkan hati ni utamanya Allah, cintakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cintakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari kita, letakkan itu adalah yang pertama sebagai kekuatan untuk kita. Tiada apa yang mampu melemahkan kita. Itulah memang kata, dia buat sesuatu tu niat kerana Allah. Saya buat ni kerana Allah, saya ikhlas kerana Allah, bukan sahaja sebutan je. Allah tu, bila buat kerana Allah tu, jadi tujuan kita jadi besar. Hidup matlamat kita, aku hidup di dunia ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi matlamat kita tu jadi besar. Jadi tak ada apa yang boleh melemahkan kita, sebab kita punya tujuan sendiri pun adalah pencipta kita sendiri, raja seluruh alam, pencipta langit dan bumi. Jadi tak ada apa yang melemahkan bila kita betul niat dan matlamat kita berada di sini. Jadi tak ada apa yang melemahkan kita. PKP ataupun PTPR selama mana pun tak ada apa yang tiada apa yang dapat menghalang redha Mak Limah terhadap ilmu Mak Limah untuk sampaikan kepada awak. InsyaAllah awak boleh faham kalau betul-betul niat ikhlas nak belajar kerana Allah, insya-Allah. Sebab yang beri kefahaman tak Allah, memang mampu mengajar je, dan setakat ilmu yang Umar ada je, tak banyak pun. Jadi apa yang Umar sampaikan tu, bila awak ikhlas nak belajar, insya-Allah boleh faham dan praktikkan dalam kehidupan seharian awak, insya-Allah. Umar pesan dulu abang-abang, kakak-kakak yang ada adik ni, jadilah qudwah hasanah, iaitu contoh yang terbaik kepada adik-adik ataupun kepada orang sekeliling kita. Jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Kita ni bukanlah sesiapa, amal pun tak banyak, ilmu pun tak banyak segala kekurangan. Kita ni terlalu kecil, terlalu hina di hadapan Allah SWT. Jangan pernah rasa kita ni terlalu bagus ataupun lebih baik daripada orang lain. Jadi kita tak perlu mengharapkan orang puji, tak perlu mengharapkan orang sanjung kita, tak perlu nak orang hormat kita. Tak hormat abang tak jadi ni, tak nak ajar. Jangan macam tu. Kita jangan mengharapkan orang untuk menghormati kita, tapi niat untuk kita menjadi contoh kepada orang lain, iaitu kedua hasanah yang Mak cakap tu, iaitu contoh yang terbaik kepada orang lain.
Jadi kita tak tahu tentang mana kita punya perbuatan ataupun percakapan yang orang boleh ambil sebagai menjadi motivasi ataupun sesuatu yang dia ambil nasihat kita tu sampai bila dia ingat tu dia buat pahala untuk kita. Jadi tidak perlu kita terlalu mengharapkan. Tak apa untuk berharap, kita manusia mesti nak merasa dihargai, tapi tak perlu terlalu mengharapkan untuk orang hargai kita, orang menghormati kita ataupun nak kita rasa disanjung, dimulia. Tak perlu. Jadi niat dan diri kita menjadi contoh yang terbaik untuk orang lain, jadi ikutan untuk orang lain. Jadi adik-adik pula, untuk adik-adik yang berada di rumah yang ada abang-abang kakak-kakak, seboleh-bolehnya letakkan rasa hormat kepada mereka. Mama harap lagi lama kita duduk bersama keluarga kita, lagi erat ukhuwah antara kita, lagi banyak kita faham dia, lagi banyak dia kenal diri kita, lagi banyak kita tunjukkan kebaikan kita kat dia. Kehidupan ni adalah seperti sebuah perjalanan. Perjalanan yang matlamatnya adalah akhirat semata-mata. Jadi sentiasa bermatlamat besar. Macam sentiasa pesan kat adik-adik ni kan, jadi satu je dua, bercita-cita lah. Ada cita-cita tu, besar nanti nak jadi apa, jadi doktor, jadi cikgu, jadi bomba. Teruskan bercita-cita. Nak jadi seseorang yang hebat tu, dia perlu bukan terus lahir terus jadi hebat, bukan sehari dua terus jadi hebat. Daripada usaha kita yang kecil, sekecil-kecil usaha tu, lama-lama pupuk diri kita yang apa yang kita nak. Sekecil-kecil usaha sekalipun, Allah tak nak pun tengok hasil, Allah nak tengok usaha kita. Macam tu, yang kita usaha kita nak taubat kembali kepada Allah tu, nak minta Allah ampunkan dosa kita tu, usaha kita tu. Tak semestinya hasil tunggu jadi baik dulu, tunggu saya dapat hidayah dulu baru saya jadi baik maklimah. Tak boleh macam tu, kena usaha untuk jadi baik dulu. Jangan pernah kita cukup untuk jadi baik. Jangan pernah dah cukup lah, dah cukup pandai dah ni kot, dah cukup baik dah ni kot. Jangan rasa selesa ataupun cukup dengan apa kita ada sekarang. Sentiasa cuba berusaha menjadi yang terbaik. Pada masa yang sama, bergembiralah ataupun enjoy zaman kecil awak ni, zaman anak-anak awak ni, zaman remaja awak ni, dengan apa yang awak suka, hobi awak. Kalau awak suka tengok cerita, boleh tengok cerita. Kalau awak suka, ada yang suka main hamster kan, ada nak main ada hamster kan, main hamster, tak apa. Berseronok lah. Akan tetapi keutamaan keseronokan kita tu sentiasa pada masa sama, sentiasa ingat Allah. Tengok ni, ingat Allah. Tengok makhluk ni, subhanallah comelnya. Tengok langit, subhanallah cantiknya. Tengok orang yang hebat tu, Masya Allah hebatnya dia. Macam mana setiap hari kita sebut di sekolah kan, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikan setiap perbuatanku. Jadi orang yang ada matlamat ni, jelas matlamat dia ni, setiap apa yang dia buat, pasti dia fikir apa faedah yang dia dapat daripada tu, ataupun apa yang aku boleh ambil daripada kebaikan daripada semua ni. Bukannya jangan buat sesuatu perkara yang kita tahu sia-sia dan terlalu lama kita dalam melakukan sia-sia tu. Ingat selawat, baca Al-Quran, tuntut ilmu sungguh-sungguh, insya-Allah. Setakat ni tu je pengisian maklumat. Insya-Allah sama-sama kita menjadikan kesabaran kita lah sabar yang paling indah. Sabar yang paling indah tu macam mana? Bukannya sabarilah kan. Sabar, alhamdulillah, Allah bagi ujian pun alhamdulillah, Allah beri nikmat pun alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Apabila seorang hamba itu bersyukur, Allah akan tambah lagi. Betul? Nikmat kepada dia. Ujian tu adalah nikmat kepada seseorang yang beriman kepada Allah. Dia rasakan ujian tu seperti nikmat kepadanya, sebab dia tahu Allah cintakan dia, jadi Allah beri ujian tu kat dia. Jadi dia pandang semua baik-baik je. Jadi orang beriman ni tak ada perkara yang boleh buat dia sedih, melainkan dengan izin Allah. Dan segala yang apa yang berlaku dalam hidup dia, semua dia relate ataupun kembali balik pada Allah. Jadi orang pesan dengan kat nak murid maklimah ni yang duduk rumah, yang mak ayahnya bekerja, faham mak ayah awak untuk mencari rezeki untuk awak terus belajar, terus membesar. Jadi macam mana awak pesan selalu kat sekolah, awak di mana saja awak pergi, awak bawa nama mak ayah awak, awak bawa harapan mak ayah awak. Jadi cuba buat yang terbaik kerana Allah SWT. Muliakan mak ayah awak walau di mana awak berada, dan hubungkanlah hubungan silaturahim
walaupun yang lama tak jumpa kawan ke, ataupun sesama adik-beradik dalam rumah, eratkan hubungan silaturahim tu. Itu adalah perkara yang Rasulullah SAW minta. Jangan kita bergaduh sesama sendiri. Okay, kalau boleh janganlah bergaduh. Kalau gaduh pun cepat-cepat minta maaf. Cepat-cepat minta maaf, jangan terlalu lama. Okay, insyaAllah. Okay, rasanya sekat tu je. Okay, segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang lemah itu datang daripada diri mukminah sendiri. Setakat itu saja pesanan daripada mukminah untuk diri mukminah sendiri dan juga untuk yang mendengar, anak murid mukminah semua. Okay, jaga diri, jaga iman, jaga hati, jaga mata, jaga telinga, insyaAllah. Semoga Allah melindungi semua anak murid mukminah walau di mana kamu berada. Muliakan mak ayah awak, eratkan hubungan silaturahim, dan jadilah orang pemaaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Memang harap semua terus bersemangat, walaupun kalau kita PKP hujung tahun pun tak apa, insyaAllah Allah hadir bersama kita. Dan mukminah sentiasa ada untuk awak, untuk sampaikan ilmu, insyaAllah, kerana Allah. Teruskan bersemangat. Memang doakan semua berjaya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.